fungsi kuadratik. Contoh 9, dia kata Raja menunjukkan lakaran graf bagi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Kita tahu bentuk general ni ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi kita tengok a dia sama dengan 1. B dia nampak tak ada x, so x sama dengan 0. Lakarkan graf nilai A menjadi 2. Bila cakap pasal nilai A, dia tengah cakap pasal lebar. Kita tahu A ni kalau dia positif dia bentuk senyum, kalau negatif dia bentuk sedih. Bila dia keadaan bentuk senyum, makin besar nilai tu makin kurang kelebaran. Kalau kita tengok A ni, bila A berubah 1 ke 2, dia makin besar. Bila makin besar, makin kurang lebar. Kelebaran berkurang. Asal dia macam ni, sekarang nilai baru dia, graf baru ni, bentuk dia dekat dalam ni. Nampak? A ni daripada 1 jadi 2. So, asal dia fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Sekarang, bila A jadi 2, 2x kuasa 2 tambah 1. Yang graf asal ni, macam ni, bila 2 ni dia makin ke dalam, kelebaran berkurang. Baik. Bila A jadi 1/2, kita tengok nilai dia makin kecil, dia terbalik. Bila dia bentuk senyum, bila dia makin kecil, makin lebar. Jadi asal dia macam ni, bila nilai dia fx ni jadi 1/2x kuasa 2 tambah 1 lagi kecil, dia akan jadi lagi lebar. Jadi macam inilah, nampaklah pink ni yang asal. Jadi bila dia jadi 1/2, graf dia lagi lebar. Yang ni makin kurang lebar. Lagi besar kurang lebar, lagi kecil lagi lebar untuk nilai A. Ni untuk A. Kalau keadaan dia senyum. Kalau dia keadaan ni terbalik. B, bila nilai C jadi 3. C ni merujuk kepada pintasan. Jadi C ni merujuk kepada pintasan. Bila pintasan jadi 3, maksudnya asalnya tadi C sama dengan 1. Jadi dia pintas dekat 1. Bila jadi 3, apa yang jadi? Graf ni bentuk sama, cuma dia naik daripada dia punya pintasan ni daripada 1 jadi 3. So, dia kata graf tak berubah. Hanya kedudukan yang berubah. Iaitu graf bergerak 2 unit ke atas. Sebab daripada 1 naik 3. Contoh 10, tentukan jenis punca bagi setiap fungsi kuadratik berikut apabila fx sama dengan 0. Kemudian lakarkan graf dan buat satu generalisasi tentang kedudukan graf pada paksi x. Okay, so sama juga nak tahu jenis punca. B kuasa 2 tolak 4AC lah. Kalau lagi besar dari 0, 2 punca yang berbeza. Kalau B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0, 2 punca yang sama. Kalau B kuasa 2 tolak 4AC lagi kecil daripada 0, maksudnya tiada punca. Dia lebih kurang, bila dia kata punca ni, maksudnya yang cross paksi X. Yang cross, yang melintasi paksi X. Bila tak ada punca, maksudnya dia tak ada bersilang dekat paksi X. Okey, kita tengok A ni. Kalau A ni fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Kalau nak tahu dia ni macam mana dengan paksi x, B kuasa 2 tolak 4AC lah. B sama dengan 1, A dia sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 5. Jadi B kuasa 2, 1 kuasa 2 tolak 4, A dia adalah 2, C adalah negatif 5. 1, negatif 4 darab 2, negatif 8. Negatif 8 darab negatif 5 jadi positif 40.
dapat 1. Dia lagi besar daripada kosong. Bila lagi besar daripada kosong, kita tahu dia ada dua punca yang berbeza. So, kita tahu. So, dia nak jenis punca dengan lakar. Jenis punca dia adalah dua punca yang berbeza. Kenapa? Sebab lagi besar daripada kosong. So, dia nak suruh kita lakar graf. Nak lakar graf, nak kena tahu bentuk senyum ke sedih. Tengok dekat A. Kalau A ni positif, maksudnya bentuk dia senyum. Lepas tu, dia ada dua punca berbeza. Dia akan lalu dekat paksi X. Macam ni lah. Dia nak lakar dan dia nak generalisasi je lah. So, di sini, dekat sini, generalisasi dia. So, kita tahu dia ada dua punca yang nyata dan berbeza. Nampak? Dua punca nyata dan berbeza. Sebab A lagi besar daripada kosong, jadi dia adalah satu parabola yang melalui titik minimum. Bila dia bentuk senyum, ini adalah titik minimum. Titik minimum dan menyilam paksi X pada dua titik. Kita tahu dua punca berbeza, dia kena dekat dua titik, dia bentuk senyum. Jadi bila bentuk senyum, dia ada titik minimum. Okey. B, Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Jadi A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 1. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan B adalah 2, 2 kuasa 2 tolak 4, A adalah negatif 1, C adalah negatif 1. 2 kuasa 2, 4 tolak 4 darab negatif 1, negatif 4. Negatif 4 darab negatif 1 jadi positif balik kosong. Bila kosong, kita tahu dia ada dua punca yang sama. Punca dia tu sama. Jadi dekat paksi X tu dia akan kena dekat satu titik. Jadi kena tahu senyum ke sedih. Tengok ni negatif. Bila negatif bentuk sedih kena dekat satu titik. Dan kita tahu bila bentuk sedih, dia adalah titik maksimum. Titik maksimum. Jadi tengok bila terangkan, kita cakap dia ni punca apa? Dua punca nyata yang sama. Okay, lepas tu A kecil daripada kosong. Jadi dia parabola yang melalui titik maksimum. So dia akan lalu titik maksimum dan sentuh paksi X pada satu titik. Sebab dia punca yang sama, jadi satu titik je lah yang lalu dekat paksi X. Okay. Contoh 11, cari nilai M dengan keadaan paksi X adalah tangent kepada graf fungsi kuadratik. Bila kata tangent, kita tahu kena dekat satu titik je. Bila kena dekat satu titik, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Ni kena ingatlah. Apa jadi kalau lagi besar daripada kosong, sama dengan kosong, kecil daripada kosong. Okay. Jadi Fx sama dengan M tambah 1 X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 4 M tolak 2X tambah 2M. Jadi kita tahu A sama dengan X. A sama dengan M tambah 1. B sama dengan depan X adalah 4. M tolak 2. C sama dengan 2M. So, kita ganti je dalam persamaan ni. B dia adalah 4M tolak 2 kuasa 2 tolak 4. A ni M tambah 1. C 2M. Dan ini adalah sama dengan kosong. So, kita kembangkanlah. Kalau tengok sini sama juga. Yang ni dia terus kembangkan dulu. 4M tolak 8 kuasa 2 supaya senang kita nak kuasakan 2 tolak 4 M darab 2M jadi 2M kuasa 2. 1 darab 2M dapat 2M sama dengan kosong. Jadi nak kembangkan 4M kuasa 2. 4 kuasa 2 16M kuasa 2. 2 darab negatif 8 dapat negatif 16. Negatif 16 darab 4, 3264 tolak 64M. Tambah 8 kuasa 2, 64.
tolak 8M kuasa 2, negatif 4 darab positif dan negatif. Negatif 4 darab 2M sama juga tolak 8M sama dengan kosong. 16M kuasa 2 tolak 8M kuasa 2, kita dapat 8M kuasa 2 tolak, 64 tolak 8 lagi, jadi negatif 72M. Sini tambah 64 sama dengan kosong. Sampai dekat sini, so kita boleh kecilkan, kita boleh bahagi semua dengan 8. Kita dapat M kuasa 2 tolak 9M tambah 8 sama dengan kosong. Kemudian kita boleh faktorkan. Bila kita faktorkan, M tolak 1, M tolak 8 sama dengan kosong, M sama dengan 1 ataupun M sama dengan 8. B. Cari julat jika graf fungsi tiada pintasan X. Kalau tak ada pintasan X, automatik kita tahu dia ni tak ada punca. Lagi kecil dari kosong. Dia punya ni Fx sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5X tambah 3 tolak K. A sama dengan semua yang depan X kuasa 2 adalah A. Semua depan X adalah B. Yang tak ada apa-apa tu C. 3 tolak K. B kuasa 2 tolak 4AC lagi kecil dari kosong. B kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak 4. A dia 2. C dia 3 tolak K lagi kecil dari kosong. 5 kuasa 2, 25. Negatif 8. So, negatif 8. 3 tolak K. 25. Negatif 8 darab 3, negatif 24. Negatif 8 darab negatif K jadi positif 8K. Lagi kecil dari kosong. 25 tolak 24, 1 tambah 8K lagi kecil dari kosong. 8K lagi kecil dari negatif 1. K lagi kecil daripada negatif 1/8. Jadi K lagi kecil daripada negatif 1/8. C. Graf fungsi kuadratik mempunyai dua pintasan. C. Julat P jika graf fungsi kuadratik mempunyai dua pintasan X. Kalau dia ada dua pintasan X, maksudnya dia ada dua punca yang berbeza lah. Sebab tu ada dua nilai yang berbeza. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah Px tambah P tambah 3. Depan X kuasa 2 adalah 1. Depan X adalah P. Yang tak ada X langsung adalah P tambah 3 lah. P tambah 3. Lagi besar daripada kosong. B kuasa 2 tolak 4AC lagi besar daripada kosong. B adalah P tolak 4. A adalah 1. C adalah P tambah 3 lagi besar dari kosong. P kuasa 2 tolak 4, P tambah 3 lagi besar dari kosong. Yang ni nak kira direct pun boleh, sama juga. Tolak 4, P negatif 4 darab 3 negatif 12 lagi kosong. So kita boleh faktorkan 12 ni sama dengan 6 darab 2. Untuk jadi negatif, 6 ni mesti negatif, yang ni positif. P tolak 6, P tambah 2 lagi besar dari kosong. Bila kawasan yang lagi besar, kita plot macam ni. Kawasan yang lagi besar kita tahu dekat atas, di mana dia akan, kita ada 6, ni akan jadi 6, ni akan jadi negatif 2. Kalau sini negatif 2, sini 6, dia akan P lagi kecil dari negatif 2 ataupun P lagi besar daripada 6. Jawapan dia P lagi kecil daripada negatif 2, P lagi besar daripada 6. Contoh 12, dia suruh ungkapkan dalam bentuk pintasan dengan keadaan A, P, Q ialah pemalar P lagi kecil dari Q. Seterusnya nyatakan nilai A, P, Q. Bila bentuk pintasan ni dia tunjuk dah, ni adalah bentuk pintasan lah, di mana A, X tolak P. So bentuk pintasan ni A, X tolak P, X tolak Q. Dia dah bagi siap-siap P ni lagi kecil daripada Q.
fx sama dengan dia bagi 2 x tambah 9/4 kuasa 2 tolak 1/8. So kita kembangkan dia. Kuasa 2 a tambah b kuasa 2 sama dengan a kuasa 2 tambah 2ab tambah b kuasa 2. Jadi sini kita kembangkan x kuasa 2. 2 darab 9/4 jadi 9/2. 9/2 darab 9/2 darab x. Kita ada 9/2x. Lepas tu yang belakang ni 9/4 kuasa 2. 9 kuasa 2 81. 4 kuasa 2 16. Tolak 1/8. Sama dengan 2 darab x kuasa 2 jadi 2x kuasa 2. 2 darab 9/2x kita akan hilang bawah ni. 2 ni boleh dihapuskan. 9x. 81/16 kita darab dengan 2 jadi 81/8 tolak 1/8. 2x kuasa 2 tambah 9x. 81 tolak 1 80. 80/8 kita dapat 10. Kita buat pemfakturan senang, direct guna kalkulator je, guna mode EQN tu automatik boleh dapat jawapan. Kita dapat, kalau kita guna EQN, kita dapat x sama dengan negatif 5/2 dengan x sama dengan negatif 2. Untuk masukkan dalam ni, yang bawah ni akan jadi atas, negatif akan jadi positif. Dan yang ni pun x tolak 2 dia akan jadi x tambah 2. Okey, kita dapat sampai sini. Sama dengan, kalau tengok x dia ni, dia x sahaja. Kita ada 2x. Untuk kita hapuskan x ni, kita kena perkan 2. 2 dekat luar, kat sini kita bahagi dengan 2. X tambah 2. Jadi kita ada 2 bahagi 2. 2. X tambah 5/2. X tambah 2. Dia cakap P lagi kecil daripada Q. Jadi nilai dia negatif 5/2 dengan negatif 2. Yang lagi kecil adalah yang ni. Jadi ini adalah nilai bagi P. Kalau tengok P dekat depan, Q dekat belakang. Jadi betul lah X tambah 5/2, X tambah 2. Kalau tengok ni, dia kata oleh itu fungsi kuadratik yang ni boleh diungkapkan sebagai yang kita dapat tadi, di mana A sama dengan 2, 42 dekat luar, P sama dengan negatif 5/2 dan Q sama dengan negatif 2. Contoh 13, ungkapkan sebagai yang ni dengan keadaan AHK adalah pemalas. Seterusnya tentukan nilai AHK. So ni kita boleh dapat titik minimum atau maksimum. Tengok fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Untuk susun bentuk macam ni, mula-mula kita kena tahu perkali bagi x kuasa 2 mestilah 1. Sekarang kita ada negatif 3. Kita kena keluarkan negatif 3 supaya sini hanya x kuasa 2. Bila kita keluarkan negatif 3, sama juga kita kena bahagi dengan negatif 3. 2x bahagi negatif 3 dapat negatif 2/3x. 1 bahagi negatif 3 dapat negatif 1/3. Yang penting perkali bagi x ni adalah 1. Sekarang kita dah dapat. Sama dengan negatif 3. Jadi kita keluarkan x kuasa 2 tolak 2/3 x. Lepas sahaja x, buka kuasa 2 tambah tolak. Baru kita ambil yang belakang ni. Okay, tambah dengan tolak. Apa yang ada dalam ni adalah yang depan x ni bahagi 2. Negatif 2/3 bahagi 2 jadi negatif 2/6 ataupun negatif 1/3. Ini pun negatif 1/3. Negatif 3 sama macam penyempurnaan kuasa 2. Kita ambil 1 dengan 3. Jadi sini x tolak 1/3. Sini x, sini negatif. Jadi negatif akan masuk sini kuasa
2. Yang belakang ni kita selesaikan macam biasalah. Tolak negatif 1/3 kuasa 2 dapat 1/9 tolak 1/3. Jadi kita ada negatif 3 X tolak 1/3 kuasa 2 negatif 1/9 tolak 1/3. So untuk jadikan 9, negatif 1 tolak negatif 3 dapat negatif 4/9. Negatif 4/9. So ni ada kurungan negatif 3 X tolak 1/3 kuasa 2 negatif 4/9 darab negatif 3 dapat positif 12/9. Kita boleh kecilkan jadi 4/3. Jadi kita akan dapat macam inilah. Negatif 3 X tolak 1/3 kuasa 2 tambah 4/3. Daripada sini kita tengok A sama dengan negatif 3, H sama dengan, jadi kalau tengok sini H adalah X tolak H, X tolak 1/3, sini adalah 1/3, dan K adalah yang belakang ni iaitu 4/3. Contoh 14, raja di sebelah menunjukkan graf bagi ni dengan keadaan A, H, K. Dia bagi siap-siap. Buat generalisasi tentang kesan perubahan nilai berikut terhadap bentuk dan kedudukan graf. Tengok Fx sama dengan 2x tambah 2 kuasa 2 tambah 3. Jadi daripada sini kita tahu dia punya titik minimum. Titik minimum sebab bentuk dia senyum adalah negatif 2, 3. Negatif 2, 3. A. Bila nilai A berubah, A ni kita tengah cakap pasal lebar. Bila bentuk dia senyum, kalau dia makin besar, sekarang A kita sekarang 2. Daripada 2 dia pergi 6. Bila makin besar dia makin kurang lebar. So tengok yang asal yang kat luar ni, bila dia tukar jadi 6 dia kurang lebar. Kalau tengok yang 2, bila dia makin kecil, sekarang A kita sama dengan 2, 1/2 lagi kecil daripada 2. Bila lagi kecil dia akan jadi kelebaran bertambah. Dia terbalik macam tu. Tengok A ni dia kata bila A berubah 2 ke 6, kelebaran berkurang. Bila A bertambah, lebar berkurang. Bila A menurun, kelebaran bertambah. Tapi benda lain, paksi simetri dengan nilai minimum tak berubah. Paksi simetri dengan nilai minimum tak berubah. A ni apa? A ni melibatkan lebar graf. B ni akan, kalau kita tukar B, dia akan tukar paksi simetri. C ni menunjukkan minimum, nilai minimum ataupun maksimum pada graf. B, H berubah kepada negatif 6. Fx sama dengan 2x tambah 2 kuasa 2 tambah 3. A sama dengan 2, H sama dengan negatif 2, K sama dengan 3. Jadi H adalah dekat sini, 2. Bila H berubah kepada negatif 6, sekarang H sama dengan negatif 2. Bila jadi negatif 6, tengok, bila dekat negatif 2, titik ni dekat negatif 2. Bila dekat negatif 6, graf ni bergerak. Dia punya paksi simetri dia dah jadi X sama dengan negatif 6. Jadi dia kata bila berubah dari negatif 2 ke negatif 6, dia graf dia bentuk sama. Cuma dia bergerak mengufuk 4 unit ke kiri. Daripada negatif 2 pergi negatif 6 ada 4 unit. Dan persamaan paksi simetri dia jadi negatif 6. Nilai minimum tak berubah iaitu 3. So yang berubah hanyalah paksi simetri, bentuk sama, minimum pun still sama, 3. C, nilai K berubah kepada 8. Asal dia 3. Ini
menunjukkan dia punya titik minimum. Bila dia jadi 8, titik minimum dah tukar jadi 8. Bentuk sama. Jadi bentuk dia sama, cuma dia bergerak menegak 5 unit, lepas tu nilai minimum dah jadi 8. Dan persamaan paksi simetri dia still sama, X sama dengan negatif 2. Bila K berubah, yang berubah hanyalah dia punya titik minimum. Kalau bentuk senyum, yang berubah titik minimum lah. Kalau bentuk sedih, yang berubah titik maksimum. So ni titik minimum, sini adalah titik maksimum. Titik dekat main dia dengan sini. Contoh 15, lakarkan graf bagi fungsi kuadratik yang ni. Jadi lakarkan graf, kita tengok mula-mula nak tahu bentuk lah. A ni lagi kecil daripada kosong, dia negatif, jadi bentuk sedih. Yang kedua, kena tahu dia ni ada punca ke tak ada punca. Kalau ada punca, dia lalu paksi X. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4, C sama dengan 12. Okay, B kuasa 2, 4 kuasa 2 tolak 4, A adalah negatif 1, C adalah 12. Jadi 16. Negatif darab negatif 4 darab negatif 1 jadi positif 4 darab 12 jadi 48. 64 lagi besar daripada kosong, maksudnya dia ada dua punca. Untuk tahu punca ni, kita tahu punca ni dia lalu dekat pintasan X. Dekat pintasan X, Y sama dengan kosong. Bila Y sama dengan kosong, Fx sama dengan kosong sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Kita senang jadikan positif. X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 sama dengan kosong. 12 sama dengan 6 darab 2 boleh, 4 darab 3 boleh. Tapi untuk jadikan 4, 6 darab 2 lah. Ni boleh direct guna kalkulator je. Ni negatif, so 6 ni negatif. X tolak 6, X tambah 2 sama dengan kosong. Jadi kita tahu dekat pintasan tu X sama dengan 6, X sama dengan negatif 2. Okay. Dah tahu pintasan X, kena tahu pintasan Y lah. Pintasan Y sini 12, jadi kita tahu pintasan Y bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 12. Lepas tu sekarang kena tahu simetri. Simetri ni kena buat penyempurnaan kuasa 2. Jadi Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Perkali bagi X kuasa 2 ni mestilah 1. Kita keluarkan negatif X kuasa 2. Bila di sini negatif, sini akan jadi negatif 4X. Sini akan jadi negatif 12. X kuasa 2 tolak 4X. Lepas X ni kita buka kuasa 2 tolak kuasa 2 dan kita ada 12. Sama dengan yang dekat dalam kotak adalah depan X bahagi 2. Negatif 4 bahagi 2 negatif 2. Sini pun negatif 2. Ambil first dengan third. X tolak 2 kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2. Walaupun ni golongan yang besar sebab ada yang belakang ni. Tolak 4. Tolak 2 kuasa, negatif 2 kuasa 2, 4. Tolak 2 plus negatif X tolak 2 kuasa 2. Negatif 4 tolak negatif 12, negatif 16. Negatif 16 darab dengan negatif jadi positif 16. Jadi kita tahu dia punya titik, dia bentuk sedih macam ni, jadi titik maksimum dia adalah 2, 16. Lakarkan graf. Daripada yang kita dapat tadi, kita boleh lakar graf. Kita tahu dia ni bentuk sedih. Lepas tu ada dua punca, 6 dengan negatif 2. Jadi 6 dengan negatif 2, kalau 6 dekat sini, kalau ni kosong, negatif 2 dekat sini, lebih kurang 6 dengan negatif 2. Okey, 6 dengan negatif 2. Lepas tu kita tahu dia punya bila X sama dengan kosong, dia punya pintasan adalah dekat 12. So pintasan dia dekat sini
12. Lepas tu kita tahu pula titik maksimum dia adalah 216. Jadi 216 adalah titik maksimum. Kalau sini 2, ni 12, dia masih lagi tinggi. Estimate dia kat sini lah. Sini adalah 216. Jadi kita dah boleh gabungkan semua titik ni. Sini, lalu sini. Sini, lalu sini. Jadi ini adalah dia punya graf. Pasti dia dekat X sama dengan 2 lah. So dekat titik maksimum. Macam ni. Kalau yang dia lukis ni lah 12, negatif 2, 6. Semua sikit lah. Okay, tapi samalah. Alright. Contoh 16, Suresh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan merejam lembing peringkat daerah. Suresh merejam batang lembing pada jarak 3 meter pada permukaan tanah. Tinggi lembing. Okay. So ni dia punya fungsi dia lah. H adalah ketinggian lembing. Cari tinggi maksimum dalam meter lembing yang direjam oleh Suresh. Kena tahulah kalau nak maksimum apa yang kena guna. Jadi H T sama dengan A X tolak H kuasa 2 tambah K. Kena susun dalam bentuk ni baru kita boleh tahu dia punya maksimum adalah HK. Kenapa kita kata maksimum? Sebab sekarang ni A ni lagi kecil daripada kosong, jadi bentuk sedih. Bila bentuk sedih dia ada ketinggian maksimum, bukan minimum. Right? A tinggi maksimum HT sama dengan negatif 5 T kuasa 2 tambah 14 T tambah 3. Bila nak buat macam ni, nak keluarkan, kita mesti make sure yang kuasa 2 dia ni perkali adalah 1. Kena keluarkan negatif 5. Negatif 5 keluar. Bila kita keluarkan negatif 5, yang ni bahagi dengan negatif 5. Negatif 5 T kuasa 2 bahagi negatif 5 dapat T kuasa 2. 14 bahagi negatif 5 jadi negatif 14 per 5 T. Positif 3 bahagi negatif 5 jadi negatif 3 per 5. Sama dengan negatif 5. Jadi macam penyempurnaan kuasa 2. Lepas je T ni, kita tambah tolak kuasa 2, baru masuk negatif 3 per 5. Negatif 5. Jadi dalam kurungan ni adalah 14 per 5 bahagi 2, kita jadi 14 per 10. Sini pun jadi 14 per 10. 14 per 10. Jangan lupa sini negatif, sini pun mesti negatif. Jadi 14 per 10 sama juga dengan 7 per 5. 7 per 5. Ni pun 7 per 5. Jangan lupa negatif 7 per 5. Kita ambil first dengan third. Jadi T sini adalah negatif. Negatif 7 per 5 kuasa 2. Yang ni adalah tolak 7 per 5. Negatif 7 per 5 kuasa 2. Negatif akan jadi positif. 7 kuasa 2 49. 5 kuasa 2 25 tolak 3 per 5. Negatif 5 T tolak 7 per 5 kuasa 2. Negatif 49 per 25 tolak 3 per 5. Kita dapat negatif 64 per 25. Jadi, nak keluarkan yang belakang ni daripada kurungan, kita kena darab belakang ni dengan negatif 5. Jadi, negatif 5. T tolak 7 per 5 kuasa 2. Jadi, darab dengan negatif 5. Yang ni dengan yang ni akan terpotong. Jadi, negatif dengan darab dengan negatif akan jadi positif 64 per 5. Jadi, dia punya titik maksimum adalah 7 per 5. Yang ni kita ambil nilai belakang ni. Yang belakang ni adalah 64 per 5. Dia kata tinggi maksimum adalah nilai Y 64 per 5. Ataupun kalau dalam pecahan 64 bahagi dengan 5, kita dapat 12.8. Jadi tinggi maksimum yang direjam adalah 12.8.
Dia tengah cakap pasal meter, jadi 12.8 meter. B. Hitung masa dalam saat apabila lembing menyentuh permukaan tanah. Jadi kalau permukaan tanah ni X, bila dia lintas dekat paksi X, Y sama dengan 0 ataupun HT sama dengan 0. Jadi negatif 5T kuasa 2 tambah 14T tambah 3 sama dengan 0. 5T kuasa 2 tolak 14T tolak 3 sama dengan 0. Nak jadi positif sebab senang nak fakturkan lah. Okay. Sama dengan 0. Jadi bila kita fakturkan 5T tambah 1T tolak 3. T sama dengan 5T tambah 1 sama dengan 0. T sama dengan negatif 1/5. T tolak 3 sama dengan 0. T sama dengan 3. Kita tengah cakap pasal masa. Masa tak boleh jadi negatif. Jadi ni diabaikan. T sama dengan 3. Jadi masa apabila lembing menyentuh tanah adalah pada dia kena dekat paksi X bila T sama dengan 3. Kalau tengok sini, sama juga A ni bila dia kira vertex dia 7/5, 64/5. Jadi nilai maksimum kita ambil 64/5. Okey. 64/5 meter ataupun 12.8 meter. Bila cakap pasal masa, sama bila dia sentuh tanah, kita tahu dekat paksi X, Y sama dengan 0. Ataupun HT sama dengan 0. Jadi bila kita fakturkan dapat dua nilai, kita tak boleh terima masa negatif sebab masa akan sentiasa positif ataupun 0. Jadi T sama dengan 3 saat lah. Jadi macam kat sini dia tunjuklah kita buat refleksi, kita tengok balik. Ada cara lain untuk kita dapat jawapan lah. Macam kalau kita nak kira maksimum ni, kita boleh guna formula T sama dengan negatif B/2A untuk dapat dia punya X maksimum. Dan kita boleh ganti je untuk dapat ni. Ni salah satu cara lain lah. Ni untuk cari paksi simetri. Paksi simetri ni kita tahulah X untuk titik maksimum yang ni. Lepas tu kita ganti balik. Kalau 3 saat kita dapat 0. Jadi betul lah. Maksudnya bukan careless mistake lah yang dapat 3 ni. Alright.